Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal baras wal juzam wal kuruna wa min jami'i sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Jadi alhamdulillah ketemu lagi kita di, kalau hari itu kuliah subuh, hari ini kuliah maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita semua dalam majlis ilmu ini di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana hari ini tajuk kita apa tu? Al-Quran, panduan sepanjang zaman. Okey. Al-Quran ini kita tengok sejarahnya diturunkan pada malam yang penuh barakah. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kalau kaedah bahasa Arab itu, kalau ada ta marbutah, maka sesuatu benda itu jadi mulia. Kalau kita baca dalam ayat yang lain, ada tulis kalau malam itu waja'alnal laila libasa, kan? Dia panggil laila saja, tak ada ta marbutah. Tapi bila mana ada ta marbutah, maka malam itu jadi special. Seperti mana malam diturunkan Taurat. Taurat diturunkan arba'ina lailah, 40 malam. Kan? Dia tak panggil apa, dia letak lailah tu sebab peristiwa yang berlaku 40 malam itu peristiwa besar, peristiwa agung, turunnya Taurat. Okey. Jadi malam diturunkan Al-Quran itu juga satu peristiwa yang besar, yang agung. Yang mana bila mana Allah berfirman diturunkan Al-Quran itu ke Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia. Dan itu ada perselisihan pendapat. Dan ada yang kata 17. Itu kata Syekh Ismail Abu Fida Ibnu Katsir. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan 17. Sebab itu kita di Nusantara, antaranya Malaysia, Indonesia, nuzul Qurannya disambut 17 Ramadan. Ada yang kata dia bukan jatuh pada malam 17, pada malam 21. Sebab ada ayat lain menguatkan. Orang bertanya, malam barakah itu malam apa? Turun satu ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada ta juga. Sebab malam Lailatul Qadar itu malam yang istimewa, malam yang mulia, malam yang agung. Jadi dikatakan malam itu turunnya Al-Quran, Lailatul Qadar. Bila Lailatul Qadar? Rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang tahu bila malam Lailatul Qadar. Cumanya ada ulama membuat kajian, rata-rata jatuhnya pada malam, ada yang kata 27. Kan, kalau orang Arab itu biasanya malam 27 full. Kan, paling ramai di masjid itu tak kira mana-mana masjid pun, Masjidil Haram ke Masjid Nabawi ke masjid di Mesir ke masjid di Yaman ke, kan, malam 27 full. Sebab mereka punya sangkaan malam itu malam Lailatul Qadar. Sedangkan dia bagi tahu carilah di 10 malam akhir. Bahkan ada yang dihaluskan lagi, cari pada malam-malam ganjil. Jadi turunnya Al-Quran ini banyak perbezaan pendapat. Tapi itu kita tak penting sangatlah. Beza janji, yang penting Quran tu turun. Dan diturunkan Al-Quran, seperti yang kita tahu, turunnya wahyu pertama itu di Mekah. Quran ini diturunkan kepada orang yang paling mundur, orang yang paling tidak bertamadun, kepada kaum yang orang kata punya masalah peradaban, kan, kemanusiaan tu kurang.
turun kepada manusia yang paling terkebelakang. Dia tak diturunkan kepada, ketika itu sudah ada Eropah, kan? Ketika itu sudah ada Rom. Tak diturunkan dekat orang-orang maju macam gitu. Tak diturunkan juga kepada umat-umat yang sebelumnya, yang mana umat sebelum tu juga maju. Kalau kita baca kisah Nabi Isa, umatnya tu umat yang moden, yang pada ketika itu bab perubatan ni memang power. Itu kaumnya Nabi Isa. Sebab itu Allah bagi Nabi Isa satu mukjizat, kalau pegang boleh sembuh. Orang buta tak nampak, pegang sembuh, kan? Orang mati boleh dihidup balik, semuanya dengan izin Allah. Nak ceritakan pada masa itu dah moden dah, tapi Quran tak turun juga dekat kaum macam gitu. Quran tak diturunkan kepada kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Musa tu pun moden juga, boleh buat piramid. Itu dah menunjukkan mereka ni punya teknologi itu dah canggih. Tapi tak diturunkan. Tapi diturunkan kepada orang Arab. Kenapa? Nak ditunjukkan dengan Al-Quran, kalau kita amal daripada surah Al-Fatihah sampai ke An-Nas, kita baca, kita tadabbur, kita fahami, kita amal, maka kalau kita ini orang yang mundur, akan jadi orang yang maju. Kalau kita sebelum ni orang yang susah, hati tak tenang, maka hati akan menjadi tenang. Kalau sebelum ni kita apa lagi, punya masalah, kita ingat masalah kita ni tak boleh diselesaikan, kitalah manusia paling teruk. Bila kita baca Quran, kita fahami, baru kita akan dapat rasa ketenangan dengan membaca Al-Quran. Sebab itu saya katakan tadi, Al-Quran ini bila kita amalkan, bila kita baca dan amalkan, dia akan membawa perubahan dalam kehidupan kita, macam mana kehidupan orang Arab jahiliah dulu. Kehidupan Arab jahiliah, Sayyidina Umar tu, kalau kita tengok kisah dia, gangster, orangnya bengis, tak ada siapa berani cari pasal, cukup garang. Tapi bila mana dapat Islam, daripada segarang-garang orang jadi sebaik-baik orang, selembut-lembut orang. Bukan lembut tu maksudnya lembut macam perempuan, bukan. Maknanya boleh bertolak ansur, kan? Orang yang pemarah jadi penyabar, kan? Kaki botol, minum arak, buang arak. Tahu sebab benda tu mudarat, kan? Semuanya disebabkan Al-Quran. Kalau kita tengok Andalusia di Spain, Spanyol, datang satu sahabat namanya, satu general namanya Tariq bin Ziyad, pergi ke Spanyol, diutus hantar ke Spanyol. Orang Spanyol berubah jadi Islam, jadi moden, jadi orang yang bertamadun, jadi orang yang punya adab sopan, dengan berkat bawa Al-Quran. Begitu juga di Iraq, di Baghdad, ketika itu ada masalah peradaban, masalah orang kata apa, seperti hidupnya itu seperti haiwan, kan? Kalau yang kaya itu perah betul-betul rakyat yang miskin, dan yang miskin banyak menjadi hamba. Perempuan dilakukan sewenang-wenangnya. Tapi bila datang Islam membawa Al-Quran, diubah. Terus dia menjadi tamadun Islam. Dia tak kata tamadun Arab. Walaupun yang datang orang Arab, tak kata oh ini Andalusia di atas dibawa tamadun Arab, tak. Dipanggil tamadun Islam. Jadi hari ini kalau kita nak berjaya, kita nak komuniti kita berjaya, kita nak kaum kita, bangsa kita berjaya, maka ikutlah Al-Quran. Baca Al-Quran, baca saja tak cukup, kan? Dia ada 3 peringkat. Al-Quran ni ada 3 tingkatan. Pertama, baca untuk mengenal huruf, mengenal makhraj, kan? Alif, ba, ta, kan? Jangan alif atas a tu semua dihentam a, kan? A lain, a lah lain, sa lain, sa lain, kan? Ni sa 3 titik tu dia baca sa, sin tu pun bagi atas dia baca sa, sama je, mana bunyi lain. Dalam huruf hijaiyah semuanya lain, tak sama, kan? Nampak macam sama tapi ada beza. Jadi untuk permulaan kita baca Al-Quran, mengkaji makhraj huruf, dan kemudian dengan dia punya hukum tajwid,
seperti hukum nun mati dan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham ke, huruf izhar ke, huruf ikhfa atau iklab kan. Dan juga kemudian upgrade lagi hukum syafawi mim mati kan, izhar syafawi, idgham syafawi dan ikhfa syafawi, baru naik lagi ke mat huruf-huruf mat. Okey. Jadi ini tingkatan pertama untuk baca Al-Quran. Dah faham, dah lancar, dah okey, barulah masuk peringkat kedua, tadabbur Al-Quran. Tapi sebelum tu kita nak tanya dulu, yang mulia di kalangan kita atau yang terbaik di kalangan kita ni siapa? Kalau tanya orang lelaki, dia kata lelaki lah yang terbaik ustaz. Kenapa terbaik? Sebab Nabi kan daripada lelaki-lelaki kan. Bila kita tanya perempuan, perempuan kata oh tak, perempuan lagi terbaik daripada lelaki-lelaki. Bila ditanya kenapa pula perempuan lebih baik daripada lelaki-lelaki, dia kata kalau tak ada perempuan, macam mana Nabi tu nak lahir? Datang lelaki-lelaki lain debat pula. Oh tak kan. Kalau tak ada lelaki-lelaki, perempuan tak boleh mengandung. Dahlah bergaduh sampai situ sampai subuh. Kan, asyik lelaki perempuan nak tahu siapa yang paling baik, siapa yang paling mulia. Jadi Nabi SAW dah menjelaskan yang terbaik di antara kamu ialah orang yang khairukum man ta'allamal Quran, yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu orang yang terbaik. Dan yang bagi kata kita ni orang yang terbaik apa semua ni ialah satu orang insan yang tidak pernah menipu. Satu orang insan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada dia wahyu. Dan sebab beliau adalah orang paling amanah. Beliau adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi cakap tu tak pernah bohong. Jadi kalau nak jadi umat yang terbaik, orang yang terbaik, maka belajar Al-Quran dan ajarkan Al-Quran. Walaupun kata ustaz saya dah tua, lidah dah keras, boleh ke mengaji lagi? Boleh. Kan dia tak ada kata, tak ada pun hadis atau Al-Quran kata ataupun ulama mana kata oh umur dah 60 tak boleh ngaji dah. Mesti mengaji. Kan. Walaupun orang kata lagu, kadang-kadang orang tu dah 60 tahun dia mengaji lagu macam tu. Faham lagu tu? Maksudnya kalau kita tengok cerita Piramli kan, ada lagu-lagu dia mengaji tu. Orang 60, 70 ke atas biasanya macam dulu-dulu punya ngaji lah. Nak ubah muzik dia tu, nak ubah tune tu payah. Tapi asalkan ada usaha, insya-Allah dinilai Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita penatlah mengaji kan, tak pandai-pandai dah 10 tahun mengaji, tak pandai-pandai give up. Kita kena ingat, kalau kita mengaji tak pandai tetap dapat pahala kan? Tapi dalam masa yang sama kena berusahalah. Seperti mana sabda Nabi SAW, allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirum bih ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa yang membaca Al-Quran, yang mahir dengan Al-Quran, panjang pendek okey, tajwid okey kan, kata Nabi SAW akan bersama golongan para malaikat yang dimuliakan. Bangkit di hari kiamat, bangkit ada malaikat kiri kanan. Jadi kalau yang pandai baca itu alhamdulillah, rajin-rajinlah baca. Mudah-mudahan kita dapat fadilat ini, bangkit-bangkit ada malaikat. Kalau kat mahsyar kita dah problem, destinasi seterusnya pun akan problem. Tapi kalau kat mahsyar dah selamat, insya-Allah destinasi lain akan selamat. Tapi tak sampai situ saja hadis tu, ada sambungan lagi. Ma'asafaratil kiramil bararah. Kemudian wallazi yaqra'ul Quran, orang yang baca Al-Quran wa yatata'u fihi, tapi dia baca merangkak-rangkak. Fa huwa alaihi syakun, dan atasnya itu kesusahan. Dia rasa susah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro apa ni, kaifa, alam taro kaifa berapa fa disebut tergagap-gagap kan, maknanya terangkat-rangkak dia baca.
Kata Nabi SAW, walahu ajran, baginya dua pahala. Pahala baca Quran, pahala baca dia berusaha nak baca Al-Quran. Tapi jangan pula yang lurus. Oh, kalau macam tu Pak Ustaz, kita tak payah lancar lah, dapat dua pahala. Kan? Dia punya fikiran macam gitu pula. Okey, itu mutasyabihat, ayat yang kurang jelas. Ayat yang macam contoh, kalau baca ikut terjemahan, Ar-Rahmanu alal arsyis tawa. Ar-Rahman itu berada di aras. Kalau ikut terjemahan gitu. Dan dia pun baca, oh jadi Allah ini, kalau dia punya ilmu tauhid yang mantap, okey. Ini ilmu tauhid pun tak mantap. Oh, maknanya Allah ni ada ke aras lah. Kan? Sebab terjemahannya semacam gitu. Jadi sebab itu perlukan tafsiran, dan carilah guru kalau kita bingung untuk mentafsir sesuatu ayat. Dan kita baca tafsir pun tak faham, terjemahan dah tak faham. Sebab terjemahan hanya yang tersurat. Tafsir pun tak faham. Cari guru yang ahli sunnah wal jamaah, guru yang bertauliah untuk tolong mentafsirkan ayat Al-Quran yang kita bingung, yang kita confuse. Okey. Dan kemudian setelah kita mentadabbur, dah baca Al-Quran sudah, tadabbur pun sudah, cuba ke langkah yang seterusnya, iaitu menghafal Al-Quran. Okey, menghafal Al-Quran yang mana kelebihannya sangat besar. Kelebihannya banyak dan sangat besar. Kalau orang yang menghafal Al-Quran itu, kata Nabi SAW, ibu bapanya akan dipakaikan mahkota. Kan? Mak bapak ni, anak belum lagi. Ini cerita mak bapak. Mak bapak tu dapat kemuliaan di akhirat. Mahkota yang mana seperti kilauan matahari. Cahayanya tu, kalau kita hari ni jauh pun tengok matahari dah terik. Apatah lagi kalau dekat. Kan? Silaunya itu, cahayanya tu seperti ibarat cahaya matahari. Ini kelebihan kepada ibu bapa yang hantar anak ke sekolah tahfiz, belajar sekolah tahfiz, kasih anak khatam 30 juzuk. Okey. Ustaz, saya ni anak dah besar. Kan? Nak suruh masuk tahfiz pun dah beranak pinak. Kan? Anaknya pun dah beranak, dia pun dah punya cucu. Kalau boleh nasihatkanlah anak, kalau anak semua dah besar, nasihatkan anak, letakkan satu cucu di sekolah-sekolah tahfiz. Kan? Letaklah satu pun tak apa. Kalau ada anak ramai itu, cucu ramai itu, letak satu je cukup. Kalau boleh letak banyak lagi bagus. Dan ini nak ceritakan kalau berat, letak satu je. Ke pondok, ke madrasah untuk menghafal Al-Quran. Besar kelebihan menghafal
Quran. Dan juga besar juga pengorbanan mak ayah untuk anak yang nak hafal Al-Quran. Terkadang-kadang biasalah kan, kita pun kadang-kadang marah anak kita kan. Kadang-kadang kita pun kau ni duduk asrama lagi baguslah kan, ni PKP lama-lama semak aku kat rumah kan. Mak bapak pun tak tahan nak duduk anak tu lama-lama dekat rumah. Bayangkan ustaz yang mengajar 24 jam nak hadap anak kita. Terkadang-kadang terotan, terkadang-kadang terpukul kan. Biasa ustaz pun manusia kan, mungkin ada terkasar sikit. Jadi ibu bapa kadang-kadang kena faham. Kalau anak dia tak buat salah kena rotan, itu tak patutlah. Tapi kalau ada salah kan, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita sendiri pun kalau kita jaga pun kita panas. Kita sendiri pun jaga, kita nak rotan. Okey. Jadi pengorbanan mak ayah, biarkan anak kecil-kecil dah masuk pondok, dah mengaji, dah belajar tahfiz. Pengorbanan mak ayah biasanya mak lah paling banyak berkorban ni kan. Mak lah paling selalu nak jumpa anak kan. Ayah relax ke tak jumpa 2 minggu pun okey. Tapi kalau mak, kalau boleh tiap-tiap minggu nak jumpa. Sebab itu kalau nak hantar anak tahfiz, biar jauh sikit tak apa kan. Kita orang Melaka hantar ke Negeri Sembilan ataupun hantar ke Belah Selangor ke, jauh sikit. Kalau tak sikit-sikit kita okey je. Bang, tolonglah anak kita tu macam mana tu kan, tak dapat telefon, tak dapat video call, handphone kat ustaz, macam mana keadaan anak kita kat sana, kecil lagi tu, baru 10 tahun kan. Biasanya mak-mak yang tak kuat. Okey. Tapi insya-Allah kan, dengan sabar orang tuanya, sabar juga anaknya tu belajar tahfiz, tak ada aircon, kadang-kadang ada madrasah tak ada aircon, tidur pun pakai tilam nipis dan sebagainya, akan membawa satu ganjaran yang besar untuk orang tuanya, untuk keluarganya, untuk pasangannya, untuk anak cucu. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd. Okey. Jannatu adni yadkhulunaha. Syurga Jannatu Adn. Syurga Eden yang akan dimasuki, yang diorang akan masuk, ialah orang yang waman solaha min abaihim. Orang yang beramal soleh, orang hafiz Al-Quran, orang yang berpegang kepada Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, termasuk orang yang beramal soleh. Waman solaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Bapa-bapa mereka pun akan ikut masuk ke dalam syurga Eden ini kalau bapa-bapa mereka atau ibu bapa mereka juga orang beriman. Isteri-isteri atau pasangan mereka pun kan, anak ni hafiz, isterinya tak hafiz tapi orang soleh, beramal soleh, pun masuk syurga Eden juga kan. Anak keturunan pun beramal soleh kan, ikut juga bapaknya yang tahfiz tu, yang hafiz, masuk ke syurga. Tapi macam kata tadilah, nak masuk syurga Eden bukan senang. Masuk syurga yang tingkatan rendah pun susah kan, nak kena lawan hawa nafsu, apatah lagi nak masuk syurga yang punya tingkatan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi dan juga anak itu kalau hafiz atau keluarga kita yang hafiz, bukan hanya sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Setakat hafal Quran lupa, itu belum termasuk dalam golongan tadi. Kalau termasuk juga dosa besar dikatakan kalau melupakan Al-Quran. Bahkan kalau kita dah terlupa ayat Quran tu, nak ingat balik dia punya susah nak hafal tu lagi susah daripada nak hafal yang baru. Jadi sebab itu kalau kita punya saudara keluarga yang menghafal Al-Quran, suruh dia jaga elok-elok. Sebab itu mengaji Quran ni, hafal Al-Quran ni elok daripada kecil. Sebab senang masuk, senang lekat. Budak kecil dia fikir nak main je kan, makan main, pergi pondok pukul 5 petang, lepas tu nak main kan, lepas tu mengaji, dia fikir lepas isyak nak makan, lepas tu tidur, lepas tu besok pagi bangun dia fikir lagi petang kan nak main bola lagi kan. Ini bagi laki-laki lah, perempuan saya tak tahulah, mungkin dia ada aktiviti dia kan. Jadi budak kecil ni tak banyak fikir. Kalau orang dewasa ni macam-macam nak fikir, nak hafal Quran lagi, nak fikir bayar rumah lagi, fikir bayar kereta lagi, fikir PTPTN lagi, fikir banyak nak fikirnya kan. Jadi sebab itu kadang-kadang agak susah sebab fikiran terlalu banyak fikir. Tapi kalau ada usaha, insya-Allah kan, ada niat, ada usaha, hari-hari hafal satu ayat, hari-hari hafal satu
ayat. Tak mustahil Allah itu Maha Pemurah. Tengok usaha kita akan dibangkitkan bersama hufaz, akan dibangkitkan bersama hafiz Al-Quran. Okey. Jadi balik kepada kita punya tajuk tadi, Al-Quran ini pedoman sepanjang zaman. Bila mana orang tu dah hafal Al-Quran ataupun dia pandai baca Al-Quran, dia tadabbur, dia faham apa yang ada dalam Al-Quran. Sebab itu bila dia baca Quran dia tenang. Bila dia ada masalah, dia baca Al-Quran, dia tenang. Masalah hari ni orang kita baca-baca Quran tak tenang. Pernah dengar ada orang baca Quran tak tenang? Macam kita ni mungkin sebab ramai kenalan, jadi banyak yang WhatsApp, Ustaz, saya punya masalah, saya galau, saya pening, saya sedih, saya depression, saya macam-macam, kan? Dah baca Quran tak boleh, baca zikir pun tak jalan, kan? Macam nak baca apa lagi, Ustaz? Kan? Nak hiburkan hati. Sebab saya tengok dia ni tengah jiwa kacau, saya kata senang je awak pergi tengok sepah tu je lah, senang, kan? Pergi ketawa kat situ dulu, relax dulu, kan? Dia terlampau stres, kan kita suruh cakap apa pun dia dah lah depress. Lagi kita cakap benda tu betul, benda yang benar, tapi dia bila tak dapat, kita kata, oh kalau macam tu baca lagi Quran, lagi dia pening. Dia kata, Ustaz saya dah baca dah, tak boleh. Sebab apa? Tak faham. Antaranya juga tak ada roh, kata ulama', kan? Kalau dalam tasawuf itu ada yang mengatakan tak ada zauq, tak ada rasa baca Al-Quran sebab tak faham. Walaupun Al-Quran itu tak faham, kita baca tetap dapat pahala tetap dapat, kan? Kita baca Quran tak faham, baca ajalah, kan? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tak faham satu pun, tapi tetap dapat pahala. Ini uniknya Al-Quran. Dan juga selawat, kan? Tak fokus tapi baca selawat tetap dapat pahala. Okey. Tapi nak tenangkan jiwa tu kadang-kadang payah sebab tak faham, kan? Sedangkan kita nak katalah hari ni apa masalah, kita tanya apa masalah orang sekarang. Agak-agak apa masalah orang sekarang yang semua depres, semua tertekan? Antaranya masalah kewangan, betul? Masalah kewangan ni tak depres sangat, ada masalah lain. Biasanya masalah kewangan. Tanya kenapa pening? Dah hujung bulan ni duit tak ada, kan? Kereta pula tayar pancit, kan? Kereta pula enjin rosak, kan? Ini pula anak nak masuk sekolah, kan? Ini pula dalam PKP tak ada kerja, tiba-tiba macam-macam musibah dah datang, duit tak ada. Itu masalah orang sekarang. Kebiasaannya macam gitu. Orang beritahu, orang WhatsApp ada masalah pacar tu lain lagi lah. Pacar ni skandal couple, kan? Itu kita malah nak ambil tahulah, kan? Siapa suruh berkapal, buat pening kepala, kan dah pening kepala. Tapi masalah duit, masalah apa lagi? Biasanya masalah duit lah senang cerita. Kita kupas satu dulu masalah duit. Kalau kita baca hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, baca surah Al-Waqi'ah, maka tidak akan ditimpa fakir. Tak akan fakir. Jadi baca Waqi'ahnya, ada yang baca lepas asar, ada yang baca lepas maghrib, ada baca lepas isyak. Tak kisahlah bila-bila nak baca pun, yang penting baca. Okey. Antaranya lagi, kalau ada masalah kewangan, amalkanlah ayat 1000 dinar. Maksud amal itu kadang-kadang orang kita salah faham. Orang kita pergi kedai frame, beli frame ayat 1000 dinar, tampal kat rumah, kan? Mudah-mudahan datanglah 1000 dinar tu hari-hari ke macam mana ke, kan? Letak 1000 dinar kat kedai, kan? Mudah-mudahan datanglah hari ni income 1000 dinar ke sale 1000 dinar. Itu salah faham, kan? Fahaman yang salah. Sepatutnya kita baca ayat 1000 dinar tu, fahami maksud dia, baru akan datang rezeki. Ini bila kata ada ayat 1000 dinar kat kedai, tuan kedai cuba baca, apa ni, wa may yattaqillah. Kalau wa may okey lagi, wa man yattaqillah, kan? Semua dihentam izhar, kan? Dengungnya tak ada. Tuan kedai pun, tuan rumah pun tak tahu baca ayat 1000 dinar, padahal frame tu dah berabuk, kan? Nak tunjukkan dah lama tampal, rezeki tak masuk-masuk, tak kaya-kaya. Lepas tu salahkan, frame ni tak bagus ni, kan? Mungkin ayat ni ada tercicir ni, ada huruf tercicir dekat ayat 1000 dinar. Padahal ayat itu menceritakan siapa yang bertakwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan baginya satu jalan keluar. Syarat nak jadi kaya, syarat nak rezeki luas, rezeki murah, nak rezeki banyak, dengan bertakwa. Itu yang Allah suruh. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan? Bila mana bertakwa akan dibagi rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Jadi kalau nak rezeki itu dengan bertakwa. Kan? Kalau nak rezeki itu bukan hanya duit, anak pun dengan bertakwa. Kan? Ustaz, saya pening lah dah 10 tahun kahwin tak dapat anak ni. Kan? Macam mana nak dapat anak? Nak dapat anak, Allah dah ajarkan dalam Al-Quran. Bacalah seperti mana doanya Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Dan ya Allah, kurniakan kepada saya, berikan kepada saya zuriat yang baik. Dan bila anak tu dah keluar, Rabbi habli minas solihin, jadikan pula anak ini orang yang soleh. Dan nak dapatkan anak yang baik, keluarga yang baik, isteri yang baik, jangan lupa doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami isteri-isteri, anak-anak, kan, itu qurrata a'yun, penyejuk mata. Banyak dah diceritakan, bahkan kata ulama, kalau daripada Al-Fatihah sampai An-Nas tu kalau kita baca, semua masalah-masalah dalam kehidupan kita akan terjawab. Semuanya ada dalam Al-Quran. Kan? Tapi kita lah yang bercakap pun sama, tak mentadabbur sampai habis ayat Al-Quran. Kita tak fahami 100%. Kadang-kadang faham, tapi orang kata mungkin iman tu masih lemah nak mengamalkan tu. Kan? Hati ni masih lemah, kekuatan nak amalkan. Kan? Sebab kadang-kadang ustaz-ustaz, ustazah-ustazah pun, walaupun kita hafal Al-Quran, tapi bila ditimpa musibah, kadang-kadang lost juga ayat tu. Kan? Kita duk katalah, bila mana kalau ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Kita kata macam gitu. Tapi bila kita pula ditimpa musibah, mungkin anak meninggal, mungkin isteri meninggal, mungkin suami meninggal, mungkin mak ayah yang kita sayang meninggal. Kita pening sekejap. Ayat tu lost dekat kepala kita. Disebabkan kita pening, kita lost, kita pun kadang-kadang terdetik dalam hati, ya Allah, kenapa kau tarik mak saya, kenapa kau tarik ayah saya, kenapa ya Allah, kenapa tarik anak saya, kenapa tarik ini saya, apa semua. Kadang-kadang kita lost. Sebab itu pentingnya sahabat-sahabat yang baik, orang sekeliling kita yang baik. Bila mana kita ditimpa musibah macam gitu, dia nasihatkan, diberi salam takziah, disuruh baca inna lillah, kepada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Jadi sebab itu pentingnya nasihat menasihati. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, Allah bersumpah demi masa, sebab nak ceritakan masa ni sangat penting. Sesungguhnya insan itu sentiasa dalam kerugian kecuali orang yang beramal soleh dan juga yang menasihati ke atas kebenaran. Watawasau bil haq, yang menasihat ke atas kebenaran, watawasau bis sabr, dan menasihati atas sabar. Jadi bila mana ada kawan ditimpa musibah, kita yang ingatkan dia, nasihatkan dia. Ini semuanya ada dalam Al-Quran macam kita ceritakan tadi. Jadi kalau kita punya masalah apa semua, cari Al-Quran, baca, kaji. Kalau kata tak tahu nak kaji, mungkin tuan-tuan imam kat sini, ustaz-ustaz kat sini yang datang, kita boleh tanya, ustaz, saya ni ada masalah sekian-sekian, mungkin akan dapat jawapannya melalui Al-Quran ataupun melalui hadis. Dan kelebihan membaca Al-Quran antaranya ialah, kalau kita rajin baca Al-Quran, selalu baca Al-Quran, di hari kiamat Al-Quran ini akan datang sebagai syafaat. Dan bahkan dalam hadis menceritakan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran akan datang sebagai kita panggil peguam bela, peguam kita. Kita nak didakwa dari kiamat ni. Jadi nanti surah-surah ini akan datang, tapi dengan syarat mesti selalu baca, mesti mengamalkan Al-Quran. Maka ayat-ayat ini akan datang backup kita, syafaat kita di hari kiamat. Sebab tak semestinya orang yang baca Al-Quran itu tak dilaknat.
tak dikutuk. Ada sahaja hafiz Al-Quran, dia ceritakan dalam hadis Fadail Amal, ada cerita tentang orang syahid, tentang orang yang hafal Al-Quran, yang mana ketika di hari kiamat kan, mereka kata, ya Allah saya syahid kan, ya Allah saya penghafal Al-Quran, tapi Allah kata campak orang ni kena neraka. Sebab apa? Nak jadi hafiz sebab nak habuan dunia. Nak jadi hafiz supaya digelar Al-Hafiz. Nak dijadikan ustaz supaya digelar ustaz, supaya digelar ustazah kan. Jadi orang macam gini walaupun mati syahid, walaupun hafiz Al-Quran, tetap tak diterima amalannya. Begitu juga Allah berfirman dalam Al-Quran, summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina kan. Kami telah mewariskan kitab ini Al-Quran kepada insan yang kami pilih kan, daripada golongan hamba-hamba kami. Tapi dalam orang yang Allah pilih menjadi hafal Al-Quran, pembaca Al-Quran ini, faminhum zalimun li nafsih, ada satu kelompok menzalimi diri sendiri. Contoh menzalimi diri sendiri itu ialah antaranya dia hafal Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan pasal Al-Quran. Al-Quran kata agama itu hanya satu. Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu satu. Tapi dia kata, oh tak, agama semua sama, semuanya okey kan. Allah terima semua, mana-mana agama pun Allah terima. Itu bila dia mentafsirkan dengan benda yang salah, maka dia telah menzalimi diri sendiri. Ada yang menjual ayat Al-Quran demi kepentingan peribadi, pun termasuk menzalimi diri sendiri. Ada yang dapat duduk di satu jabatan, di satu, orang kata jabatan ni apa organisasi atau pangkat, yang dia boleh bersuara tentang Islam, tapi dia senyap, dia kunci mulut, tak berani menyatakan yang benar. Itu termasuk, kata ulama, menzalimi diri sendiri. Maka golongan yang pertama ni problem kan? Baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi problem. Tapi ayat selepas itu, wa minhum muqtasid, ada golongan muqtasid. Muqtasid ini dia macam tengah-tengah. Dia macam dapat Al-Quran, dia baca Al-Quran, biasa dia duduk dekat tiang-tiang tu baca seorang-seorang ke apa. Bila orang kata, jadilah imam kan, tak apalah, saya ni, saya segan lah, saya malu lah, saya ginilah, saya itulah. Dia terlampau tawaduk sangat kan. Itu dia macam untuk diri dia saja. Okey, orang ini, kategori kedua ni lebih baiklah daripada yang pertama yang zalimul li nafsih. Tapi selepas itu ada satu golongan lagi, wa minhum sabiqum bil khairat, satu golongan yang berlumba-lumba kepada kebaikan. Ini orang yang bagus kan. Dia hafal Al-Quran, dia pandai baca Al-Quran, dia berlumba-lumba dalam membuat kebaikan. Apa saja kebaikan dia cuba buat kan. Cepat-cepat dia buat, sebab dia faham apa yang ada dalam Al-Quran. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukanlah kebaikan itu semata-mata kamu menghadapkan wajah-wajah kamu kiblal masyriqi wal maghrib, kepada timur dan barat kan. Bukan hanya solat sahaja. Walakinnal birra man amana billah, tetapi kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Apa lagi? Yaumil akhir. Wa aqama solat wa ata zakah kan, dan mendirikan solat dan menunaikan zakat. Itu dalam surah Al-Baqarah juzuk 2 dan ayatnya panjang. Ada ceritakan tentang kebaikan, bukan hanya satu jenis saja kebaikan. Sebab itu bila mana dikatakan orang yang selalu baca Al-Quran, orang yang selalu mengamalkan, yang mentadabbur Al-Quran, orang ini Allah sentiasa pelihara dia, Allah sentiasa jaga dia. Fazkuruni azkurkum kan. Allah kata siapa yang ingat ke dia, Allah akan ingat kepada orang tu. Jadi bila mana dia nak buat maksiat, dia akan terdetik, benda ni tak baik ni kan. Bila nak buat sesuatu yang tak jelas, yang syubhah, ni halal ke haram, halal ke haram, dia akan terdetik, oh ini tak baik ni kan. Syubhah tinggalkan terus, sebab mereka ini ahli Al-Quran, digelar juga ahlullah kan, pemegang amanah Allah, pemegang Al-Quran, simpannya Al-Quran di kepala mereka, di hati mereka. Jadi orang-orang macam ini kita patut muliakan
Kan ada anak-anak tahfiz kalau sembahyang di sini kita muliakan sebab mereka ini menyimpan ilmu Allah, menyimpan kalam Allah untuk anak cucu kita akan datang. Kan? Al-Quran ini makin lama nanti makin orang lupa. Tapi alhamdulillah di Malaysia ini macam sekarang ada 2-3 pejabat, antaranya saya mengajar yang mana bosnya itu ada fikir untuk bagi staf dia itu mengaji Al-Quran. Ada datang satu fikir nak buat kebaikan untuk staf. Kan? Kalau macam di Melaka, sebab saya baru duduk ni baru beberapa bulan ni. Jadi banyak juga tanya-tanya. Ada juga antara pejabat kerajaan tapi tak hari-hari lah. Kan? Jadi kalau macam di KL tu, KWSP di BKL hari-hari dia ada buat kelas mengaji atau kelas fardu ain. Jadi mudah-mudahan insya-Allah di Melaka pun macam gitu, kita minta kan, setiap rumah ada hafiz Al-Quran, setiap rumah ada qori, setiap rumah itu ada ahli Al-Quran yang akan mensyafaat ahli keluarga kita, ahli rumah kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan, bagi kita hidayah taufik untuk mengamalkannya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini memang syak, ya saya.